Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Cikgu ucapkan kepada semua murid tahun 6 Sakura dan 6 Lavender. So, apa khabar semua? Sihat hari ni? Sihat, alhamdulillah. Okey, so dah ambil sarapan dah? Dah. Dah Okey. Ada yang dah, ada yang belum So siapa yang dah tu baguslah, siapa yang belum tu nanti ambil sarapan, jangan lupa ambil sarapan masing-masing Okey, so kelas hari ni kita nak teruskan pembelajaran kita dengan tajuk nisbah dan kadaran. Okey, nisbah dan kadaran. Okey, cuma kali ni cikgu akan masuk penyelesaian masalah lah. Okey, penyelesaian masalah melibatkan nisbah. Kadaran nanti kita akan belajar kemudian Okey, nisbah saja dululah. Okey. So, boleh tengok buku teks masing-masing muka surat 161. Siapa yang tak ada buku teks, tak silap cikgu ada seorang tak ada buku teks. Dia tu boleh cikgu akan postkan buku teks tersebut dalam boleh tengok dululah kat depan. Okey, nanti cikgu akan postkan dalam WhatsApp group lah untuk awak tengok Yang dah ada buku teks tu tak ada masalah. Okey, so hari ni sebelum kita mulakan kelas, tadi awak dah buka dah soalan yang pertama, iaitu di mana cikgu tanya berkaitan, okey, semua orang tengok pada Google Meet dahulu. Tengok Google Meet masing-masing. Nyatakan waktu kamu tidur semalam dalam sistem 24 jam. Lukis jarum jam pada muka jam di bawah ini. Okey, so kita tengok satu persatu. Tengok sikit-sikit lah. Okey, jawapan daripada Syakiri ni. Okey, dia tulis JAM 22 ada titik tengah, kemudian ada PM. So, betul ke salah jawapan Syakiri ni? Betul ke salah? Ada nak komen? Okey, dia tulis jam 22. Okey, kat sini jam 22 ni betul lah. Okey, jarum jam dia dilukis tu betul lah tu. Okey, tak ada masalah. Cuma yang masalahnya ialah dia ada titik di tengah-tengah ni. So sebenarnya titik di tengah-tengah ni tak boleh. Okey, tak perlu. Dan dia rapat. JAM 2200 dan tidak ada PM. Yang PM, AM ni semua sistem 12 jam. So jawapan yang betul ialah JAM okey, 22. Okey, jam 22. Ini jawapan yang paling tepat lah. Okey, kejap ada kawan kita baru masuk, Syazwani. Okey, so jawapan ni ialah jam 22 sahaja. Okey, tak apa, kita tengok sikit lah, tak tengok ramai lah. Okey, student yang seterusnya, ini daripada Kasih. Okey, dia lukis sahaja tapi tak tahu pukul berapa. Ni pun sama, Danish Anik. Hanya lukis jarum jam saja tapi tak tulis jam berapa. So kalau nak betulkan, boleh buat pembetulan sekarang. Cik bagi masa dalam 1 minit, 2 minit lagi. Okey, Muhammad Sabri, Muhammad Jamin ni pun sama, jarum dia tak ada satu je. So boleh tengokkan, betulkan semula. Okey. Okey, seterusnya daripada Haris. Haris dia tidur semalam jam 23. Okey, Haris, jawapan betul Haris. Cuma ada titik 2 tu. Sepatutnya titik 2 tu tak perlu sebenarnya. JAM 2300 rapat, tidak ada titik. So tolong buat pembetulan Lepas ni cikgu akan semak balik lah. Okey, seterusnya daripada Amirul Fawaz. Okey, yang baru masuk tu cuba tengok dekat dalam message ada Desmos. Tolong buka pautan Desmos tu, tulis nama awak yang betul Yang baru masuk ni, tekan Desmos. Kemudian buka muka surat yang pertama tu, jawab, nyatakan waktu kamu tidur semalam dalam sistem 24 jam, lukis jarum jam pada muka jam di bawah ini. Okey, macam dia dah tulis pukul berapa. Maksud cikgu jam berapa. Mesti ada JAM berapa. Okey, so tolong buat betulan lah kalau boleh buat. Okey, next. Siapa ni? Wan Nurhana. Okey, Wan Nurhana pun sama. Okey, tidak ada jam, JAM. Satu lagi kita kena ingat, Wan Nurhana ni memang tidur pukul 12 pagi. Okey, maksudnya pukul 12 pagi. Pukul 12 pagi, Wan, ialah seperti ini cara tulis dia. JAM 0003
Ini waktu awak tidur. Okay? Wan Harna kalau nampak boleh tengok JAM 0007. Okay? Maksudnya ini adalah waktu pagi. Jam 0007. Yang ini ada 12.7 ni, ini untuk sistem sistem 12 jam. Kita akan tulis pukul 12 pagi baru betul. Tapi cikgu nak sistem 24 jam bukan sistem 12 jam. Sistem 24 jam mesti ada JAM di depannya. Okey? So buat pembetulan lah. Cikgu dah buat pembetulan tapi buat sendiri sebab dia akan terpadam tu. Okay, kita tengok yang lain. Seterusnya Farisha Imelia. Okey, dia tidur jam Sifa 50. Okey, betul. Farisha punya betul, tepat. Very good. Seterusnya daripada Nur Kaisara, Humaira Kaisara. Okey, yang ini pukul berapa ni Kaisara? Tak silap cikgu pukul 1 yang awak tidur. Kalau pukul 1, awak kena lukis jarum jam tu. Okey, selamat datang Rutnesh. Tolong buka link pautan yang cikgu bagi Desmos tu Okey, kalau kita nak lukis jarum jam untuk menunjukkan pukul jam 1, jarum tu mesti tepat-tepat pada pukul 1. So maknanya kita mesti lukis sebab ni jarum pendek kan. Okay, so jarum pendek dia mesti jarum macam ni, pendek dia sini. Okay, mesti tepat 1. Kemudian jam ni, ini 1 ni 1 minit. Kalau jam 1 maksudnya JAM 0100. Ni yang betul. Okay, ini jawapan betul untuk Kasih. Untuk Humaira. So kalau Humaira ada di sini boleh buat pembetulan. Okay, next kita tengok seterusnya daripada Farah Dania. Farah Dania dah lukis cuma tak ada jawapan dari segi jam berapa. Ini jam 22 ni, cikgu tahu. Pukul 10 dia tidur. Jam 22. Okay, seterusnya Ibtisham tak ada tulis apa-apa lagi. Shasha Azmir. Okay, lambatnya tidur semalam. Betul ke 4.15 ni? Bukan 4.10 ke? Bukan jam 4.10 ke Shasha? Sebab awak tunjuk nombor 2 kan? Shasha kalau nak betulkan boleh buat pembetulan Okay. Lukis dia punya anak panah dia Shasha. Kemudian ini bukan jam jam 4.15 ni. Ini jam 4.10 sebab awak tunjuk nombor 2. Awak boleh betulkan sama ada nak tunjuk nombor 3 ataupun nak betulkan tulisan ni. Okay, kalau sempat betulkan sekarang. Okay, yang lain Engku Nur Hazirah. Okay, Engku Nur Hazirah ni betul cuma kenapa ada AM tu? Engku kalau boleh padam AM tu, jawapan awak dah betul dah. AM tu tidak perlu, itu hanya untuk sistem 12 jam. Cikgu nak sistem 24 jam. 24 jam tak ada AM tu. AM, PM tu tak ada. Hanya ada JAM, lepas tu nombor 4 digit rapat. Okay, betul kan Ni siapa ni? Syekh Adam Putra pun sama. Cikgu nak sistem 24 jam Syekh Adam. Bukan sistem 12 jam. Sistem 12 jam mesti ada pukul dan ada titik 3, ada titik 2 ni dan ada PM atau AM. Tapi cikgu nak 24 jam. So 24 jam tidak ada PM, tidak ada titik, dia ada JAM. Okey, minta betulkan Okey, ni siapa ni? Danisha. Jam 22.5 saja. Jam 22 Sifa 5 Siapa ni Danisha? Kalau sempat betulkan, cuba betulkan. JAM 23 Sifa 5. Dia mesti ada 4 digit. Okey, kemudian tolong Danisha betulkan mesti lukis anak panah. Okey, mesti ada anak panah. Contoh macam ni Awak punya mana satu jarum panjang, mana satu jarum pendek ni? Cikgu dah confused. Okey, kalau ni jarum panjang. Okey. Macam tu. Okey, awak kena ni lah. Lukis dia punya ni, dia punya anak panah tu. Macam tu. 11 minit dia atas sikit lah. Lebih kurang macam tu. Okey. Okey, tak ada masalah. Betulkan lah kalau sempat Next, daripada siapa ni? Adam Akil. Jam 22.30. Okey, tapi jawapan dia JM tu ke atas. Okey, mungkin dia tekan enter kot sebab tu jadi macam tu. Okey, kalau kita sebut 22.30, 10 tu dekat tengah-tengah kan. 10.30, okey, 10.30 jarum jam tu mesti di tengah-tengah. Okey. Cikgu harap awak dengar lah ni Cikgu tak pasti awak tengok ke tak tengok ni. Jarum dia mesti tengah-tengah sebab 10.30 jarum dia tengah-tengah kan. 10.30. So kena jaga benda tu.
Cara lukis tu kena betul. Okay, next daripada Syasha. Syasha ni tak ada buat ni. Cikgu rasa dia tambah baru ni. Okay, selesai. Khairul Iman tak ada lukis apa-apa lagi. Okay, cikgu akan semak kemudian lah nanti Okay, so cikgu pausekan. Okay, semua orang buka balik semula ke Google Meet. Semua orang tengok Google Meet masing-masing. Kita akan sambung dengan Google Meet. Cuba tengok soalan yang pertama, muka surat 161, buku teks. Muka surat 161. Okay, so cikgu nak awak sediakan buku latihan lah Buku latihan. Sekarang ni awak tengok je dulu. Lepas ni awak akan buat sendiri dalam buku latihan Okay, cuba tengok soalan nombor 1. Soalan A. Selesaikan masalah berikut. Okay, semua orang nampak tak cikgu tulis apa ni? Seorang tolong bagi tahu cikgu respon. Nampak tak apa yang cikgu tulis kat depan? Nampak. Cikgu tunjukkan. Nampak Okay. Semua orang tengok buku teks pada masa yang sama. Yang tak ada buku teks dah tengok dah, nak tengok phone pun tak ada masalah. Yang penting awak mesti tengok soalan dia. Okay, soalan A. Bilangan buku cerita Giok Kiau ialah 6 buah buku. Okay, ni Giok Kiau punya 6 buah buku. Dan bilangan buku bagi cerita buku cerita Lisa pula adalah 5. Dia cakap adalah lebih 5. So bila kita sebut lebih 5 bermaksud operasi apa? Tambah ke tolak? Tambah. Yes, kita akan guna operasi tambah. Bermaksud Lisa ni dia lebih 5. Okey, nyatakan nisbah bilangan buku cerita Giok Kiau kepada jumlah buku cerita mereka. So awak tolong keluarkan buku matematik awak. Tulis hari dan tarikh, tajuk dia, nisbah dan kadaran. Kita buat sama-sama soalan A So soalan yang pertama, soalan A. Okey, soalan yang pertama, soalan A ialah Okay, soalan A dia cakap Giok Kiau Okay, so Giok Kiau cikgu tulis GK. GK ada berapa buah buku? 6 buah buku. Manakala Lisa, cikgu letak L sahaja, dia cakap lebih 5 buah buku daripada Giok Kiau. Jadi kita akan tulis 6. Okay. 6 tambah 5. Ini mesti kena tulis Kalau tak tulis, tak ada markah. So 6 tambah 5 berapa kelas? 6 tambah 5. Seorang? 11. Okey. Tulis 11. Bermaksud Lisa punya adalah 11 naskah buku. Okey, so Lisa punya ada 11 buah buku. Okey, soalan dia cakap nyatakan nisbah bilangan buku cerita Giok Kiau kepada jumlah buku cerita mereka. So soalan kata nisbah Giok Kiau kepada jumlah. So macam mana nak cari jumlah? Siapa boleh beritahu cikgu? Jumlah kita guna operasi apa? Tambah. Okey, betul. So bila kita cari jumlah bermaksud kita kena ambil Giok Kiau tambah Lisa. Lisa bukan 6 Lisa adalah 11. So kita tambahkan sama dengan berapa? 6 tambah 11? 16. 6 tambah 11 bukan 16 Danisha. 17. 17. 17. So maksudnya sekarang jumlah adalah 17. So soalan kata nyatakan nisbah bilangan buku cerita Giok Kiau. So Giok Kiau ada berapa kelas? Giok Kiau? 6. Ada berapa? Ada 6. So kita tulislah 6. 6 nisbah jumlah. Jumlah berapa? 17. 17. So tulis 6 nisbah 17 seperti ini. So inilah jawapan bagi soalan A. Senang ke susah? Senang ke susah? Senang. Senang saja. Tapi kena faham Kena faham, gariskan kata kunci dia, okey? Baru kita boleh dapat jawapan yang sebenar. Okey, next kita pergi kepada soalan yang seterusnya, soalan B Okey, tengok soalan B. Okey, di dalam sebuah bakul terdapat 20 biji bola. Okey, awak boleh salin soalan A tu siapa yang dah tu boleh terus salin sama-sama. Okey, 9 biji bola itu berwarna putih dan bakinya berwarna biru. Bermaksud semua sekali bola ada 20. 9 bola warna putih.
Yang bakinya, yang maksudnya yang selebih-selebihnya lah, ialah warna biru. So soalan cakap, hitung nisbah bilangan bola biru kepada bilangan bola putih itu. So siapa boleh beritahu cikgu nak kena buat apa dulu? 20 tolak 9. Betul. So kita kena keluarkan maklumat dia dulu. Okay, so kita tulislah dekat sini putih So putih sama dengan ataupun anak panah sama dengan 9 biji. Okey, so untuk kita nak cari warna biru bermaksud kita akan guna operasi tolak. Kan? So ambillah 20 tolak 9 sebab kita nak cari yang selebihnya kan. Okey, 20 tolak 9 berapa kelas? 11. 11. Bermaksud warna biru ada 11 biji semuanya. Okey, ada 11 biji bola berwarna biru. Okey, soalan cakap hitung nisbah bilangan bola biru. Dia sebut biru dulu biru kepada bilangan bola putih. Jadi kita nak tulis apa dalam bentuk nisbah? Tulis nombor apa dulu? 11. Okey, betul. Nombor 11. Nisbah? 9. Nisbah 9. So inilah jawapan bagi soalan B. Senang sangat. Cuma kita kena faham, baca betul-betul soalan tu nak apa dan mesti tunjukkan jalan kerja macam mana boleh dapat 11 tu. Kalau awak terus congak saja, awak akan hilang markah dia. Kecuali kalau kita nak jawab soalan kertas 1. Kalau kertas 1 kita boleh congak saja dapat jawapan, itulah jawapan dia. Tapi untuk kertas 2 kena tunjukkan macam mana boleh dapat 11 tu. Okay, walaupun awak pandai macam mana pun awak kena tunjukkan. Kalau tidak awak akan kehilangan markah. So itu sangat merugikan lah. Okay, so sangat rugi. So kita tengok soalan seterusnya, soalan C Semua orang tengok soalan C. Lepas ni kita pergi kepada muka surat 192, kita akan buat sama-sama guna Desmos Okay, untuk soalan yang pertama ni biar cikgu buat dulu. Soalan A, B, C ni cikgu buat dulu sama-sama dengan awak salin dalam buku. Okay, soalan C. Semua tengok soalan C Jarak dari bandar A ke bandar B ialah 29 km. Jarak dari bandar A ke bandar C pula ialah 60 km. Jika bandar B terletak di antara bandar A dan bandar C, berapakah nisbah jarak dari bandar A ke bandar B kepada jarak dari bandar B ke bandar C? Nampak macam pening. Sebab ini soalan dia dalam bentuk berayat. So bila kita nak buat masalah macam ni, nak selesaikan soalan yang berbentuk masalah berayat ni, kita kena melukiskan dulu dia punya jarak tu. Maksudnya bandar A dekat mana, bandar B dekat mana, bandar C tu dekat mana. Soalan tu cakap bandar B berada di antara, bermaksud tengah-tengah. Jadi kita pun lukislah dulu gambar dia. Cikgu pun lukislah satu garisan. Okay, cikgu pun lukis satu garisan. So yang dekat sini adalah bandar A. Paling hujung ni of course lah bandar C lah. Okay, cuma bandar B dia cakap jarak dari bandar A kepada bandar B ialah 29 km. Jadi cikgu agak-agaklah kat sini lah lebih kurang. Okay, lebih kurang kat sini, hampir tengah-tengah lah. So bandar B dia dekat sini. Okay, setakat tu boleh nampak tak cikgu lukis macam mana? Nampak tak kelas? Nampak. Okay, so okay, bagus cikgu lukis dulu gambar dia. Okay, dia cakap kita keluarkan maklumat dia, kita isi dulu maklumat yang diberi. Baru kita boleh nampak A sampai B berapa panjang dia, B sampai C berapa panjang dia. So sekarang cikgu gunakan pen berwarna biru untuk nak lukiskan jarak dari bandar A ke bandar B. So cikgu pun ambil lah anak panah. Alamak, kenapa keluar warna merah? Okay, cikgu guna warna biru. So dari sini sampailah ke sini sahaja ialah 29 km. Dia cakap kat situ 29 km Okay, kemudian dia cakap
jarak dari, nampak ni kalau awak nampak ni, jarak dari bandar A. Ni bandar A ke bandar C ialah 60. Maksudnya lagi panjang lah ni. So cikgu lukislah ni dari sini sampai hujung sini. Ini adalah 60 kilometer. Okay, sekarang cikgu nak tanya awak. Agak-agak awak lah berdasarkan gambar yang cikgu lukis ni, jarak apa yang kita nak cari? Siapa boleh beritahu cikgu? Jarak apa yang kita nak cari? Kilometer. Tak, maksud cikgu, jarak dari mana ke mana? Yes, kita nak cari jarak B sampai C. So yang itu yang kita tak tahu kan? Yang lain kita tahu A sampai C 60. A sampai B 29 saya tahu. Tapi saya tak tahu B sampai C. Siapa boleh beritahu cikgu macam mana kita nak cari dari sini sampai sini? Guna operasi apa? Tolak. Tolak dengan 20. Betul. Okay. Ya, bagus. Kita akan tolak dulu. Tapi kalau awak tak lukis, awak boleh jawab tak? Tak. Tak boleh. Sebab tu cikgu kata nak jawab soalan matematik, dia tak boleh jawab macam tu je. Jawab bodoh-bodoh, tak boleh. Kita kena lukis. Baru kita lukis, baru kita akan nampak apa kita nak buat. So kita pun awak pun cakap lah, ambil lah 60 kilometer. Tolak dengan 29 kilometer. Okey, sekarang cikgu nak awak tolak dalam buku masing-masing. Berapakah jawapan dia? So sini kita pinjam, sini 5, sini 10, 10 tolak 9, 1, 5 tolak 2, 3. So berapa panjang dia? Itu bermaksud sini adalah 31 kilometer. Yes. So sekarang kita dah dapat 31. Ini jawapan ni belum siap lagi ya. Belum siap lagi. Sebab apa yang kita buat ini hanyalah jalan kerja nak cari jawapan B sampai C saja. Soalan cakap, berapakah nisbah jarak dari bandar A bandar B kepada jarak B kepada C? Okey, saya nak tulis dalam bentuk jawapan. Macam mana? Apa nak tulis apa ni? Nisbah dia apa? 29 nisbah 31. Betul. 29 nisbah 31. Itu saja. Sangat senang. Okey. Cuma dengan syarat kita perlu membuat jalan kerja, kita perlu lukiskan, baru kita nampak, oh sebenarnya A sampai B panjang dia 29, B sampai C sebenarnya 31 selepas kita dah tolak. Tapi kalau awak tak buat gambar rajah seperti ini, awak memang takkan boleh jawab. Okey, awak takkan boleh jawab sebab awak tak faham pun. Tak nampak benda tu. Tapi bila awak lukis, insya-Allah awak nampak. Okey, setakat tu boleh faham tak contoh 3 ni? 3 contoh ni. Senang ke susah? Boleh. Boleh Okey, so kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, kejap Okey, kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya, iaitu soalan muka surat. Semua orang buka muka surat 162. Muka surat 162. Okey, semua orang pada masa yang sama tolong buka Desmos balik. Okey, cikgu akan pausekan. Okey, buka Desmos balik. Cuba jawab soalan muka surat yang kedua tu dulu. Okey, siapa yang tak nampak tu boleh tengok. Okey, cuba jawab. Tulis nisbah bahagian A, bahagian berlorik kepada bahagian tidak berlorik. Awak tuliskan dia punya, orang panggil apa tu? Dia punya point dia lah. A apa jawapan dia? B apa jawapan dia? C apa jawapan dia? D apa jawapan dia? Okey, dalam satu muka surat. Dalam satu muka surat. Okey? Okey, cuba tengok dalam buku teks masing-masing. Tuliskan bahagian berlorik kepada bahagian tidak berlorik, nisbah Kemudian B, kena kecilkan sikit tulisan tu, tak boleh besar-besar. Sebab kita nak tulis 4 jawapan tu, A, B, C, D. So maknanya awak kena buat dia punya tu yang siapa yang pakai akaun Muhammad Sabri ni, tak boleh tulis besar-besar.
Kena tulis kecil-kecil sikit sebab kita ada 4 jawapan. Kalau awak tulis besar-besar tak muat. Okey, siapa ni? Muhammad Syakirin kot ni. Dia dah okey dah. Dah letak dah jawapan A tapi A tak ada jawapan lagi. Haris pun macam buat macam Haris tu Siapa nak tengok macam mana, boleh tengok macam mana Haris buat dia punya nombor tu. A, B, C, D. Okey, dia boleh tengok Google Meet sama. A, B, C, D, tuliskan jawapan. Okey, bahagian berlorek kepada bahagian tidak berlorek. Tengok dalam buku teks tu. Tak silap cikgu Adam Akil kot. Okay, Adam Akil boleh tengok jugalah. Adam Akil tengok kat sini berapa berlorek. Berlorek tu yang warna pink tu. Ada berapa warna pink. Nisbah dia berapa. Okey, cikgu tak tunjuk lagi jawapan awak. Awak buat dulu. Buat semua soalan ni dulu dalam masa 3 minit. Bahagian berlorek kepada bahagian tidak berlorek. Berapa nisbah berapa? Kira bahagian tidak berlorek kepada bahagian berlorek, yang tu B. Kemudian soalan C cakap bahagian berlorek kepada jumlah bahagian. Jumlah bahagian ni maksudnya semualah. Termasuk sekali berlorek, termasuk sekali tidak berlorek. Okey, soalan D pula jumlah berlorek, jumlah bahagian kepada bahagian tidak berlorek. Soalan tuliskan jawapan. Okey, cikgu bagi masa untuk awak buat. Ada makin okey tak? Okey juga okey. Okey okey boleh jawab Mungkin awak tengah sibuk tu, cikgu pun tahu. Mungkin nak tengok Google Meet lah, nak tengok Desmos lah, ambil masa. So cikgu bagi masa sikit lah untuk nak jawab. Lepas tu kita akan bincang jawapan dia, siapa yang jawapan betul lah. Okey, 1 minit lagi. Soalan senang je sebenarnya, soalan 1 ni. Ya? Okey, so cikgu nak tengok jugalah apa respon awak. Cikgu dah siap. Dah siap dah siap, okey. Okey, Ruknesh dah siap, Wan Nur Hana pun dah siap. Ada satu lagi soalan, Wan Nur Hana, Wan Nur Humaira, Syakirin. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey. Ada makil tu mungkin nak tengok ke apa. Sorry. Okey. Nyurutkan dulu lah. Okey. Okey kelas, cikgu rasa cukup masa kat situ untuk cikgu jawab soalan 1. Okey, semua orang patah balik. Okey, patah balik pergi kepada Google Meet tadi. Kita tengok sama-sama soalan yang pertama. Lepas ni boleh buat pembetulan siapa yang salah Okey, soalan yang pertama ialah tulis bahagian berlorek kepada bahagian yang tidak berlorek. So bila kita kira bahagian berlorek ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So cara kita menjawab, kita akan dapat jawapan seperti ini. Okey, soalan yang pertama ialah A 15 nisbah. Okey, kita tengok yang tak berlorek ada 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. So jawapan ni ialah 15 nisbah 9. Okey, soalan B, bahagian tidak berlorek kepada bahagian berlorek, bahagian tidak berlorek ada 9. So nisbah berlorek ada 15. Okey, soalan C pula dia cakap bahagian berlorek kepada jumlah bahagian. So kalau jumlah bahagian ni sebenarnya kita boleh guna macam ni
tengok panjang dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebar ada 4. 1, 2, 3, 4 bermaksud 6 darab 4. Okay, ini cara murid yang pandai dia buat macam mana? Dia tahu nak cari jumlah, tak perlulah nak kira satu-satu. Okay, ada yang dia buat macam ni, dia tahu oh 6 panjang, lebar ada 4, so 6 darab 4. So dapat 24. Okay, boleh juga nak buat dua-dua boleh cara ataupun kita ambil 15 tambah 9 pun boleh juga. Dua-dua betul. Okay. Okay, so jalan kerja ni mesti ada. Okay, kalau dalam buku jalan kerja ni mesti ada. Macam mana dapat 24 ni? Kalau tidak, tak dapat markah. Okay, bahagian berlorek kepada jumlah bahagian semua. So soalan C, nisbah dia ialah berlorek ada 15. So kita akan tulis 15 nisbah 24. Okey, manakala untuk soalan yang terakhir, soalan D, jumlah bahagian kepada bahagian tidak berlorek, so jumlah bahagian semua ada 24, tak perlulah kira lagi. Sebab dah ada kira tadi kan. 24 yang tidak berlorek ada 9. So jawapan dia 24 nisbah 9. Okey, kita tengok sekejap secara imbas lalu jawapan kawan-kawan awak betul ataupun salah. Semua orang tengok balik Google Meet. Okey, tengok balik Google Meet. Nampak tak cikgu tunjukkan Google Meet ni? Ke tak nampak jawapan kawan awak? Tak. Tak nampak? Nampak? Tak. Jawapan tak nampak jawapan kawan awak? Tak nampak. Tak. Tak nampak. Oh, tak nampak Oh, okey, jap. Cikgu rasa mungkin cikgu stop presenting dulu. Okey, cikgu buka balik entire screen. Okey, cikgu tunjukkan balik. Ni hasil kerja kawan awak. Nampak Okey, so ini jawapan oleh Syakirin 15, 9, 9, 15. Okey, 24, 15 nisbah 24. Okey, Syakirin betul semua. Tahniah Syakirin. Yang ni Nur Kasih. Okey, cuma berterabur sikit. Nampak macam pening sikit cikgu nak baca tu. Okey, dan soalan D ni cikgu rasa macam tak betul Okey, soalan seterusnya daripada Danish. Okey, Danish ni okey, cuma untuk soalan C dan D tidak ada jalan kerja. Macam mana boleh dapat 24 tu? So akan total markah akan hilang sikit lah. Okey, just dapat soalan A dengan B sahaja dan D. Soalan C tak dapat markah. Okey, sama juga macam ni yang Muhammad Sabri ni pun sama. Jawapan betul, cuma untuk soalan C tidak ada jalan kerja. Macam mana boleh dapat 24? Kena tunjukkan 24 tu kena dapat macam mana. Sama ada awak nak ambil 15 tambah 9 ataupun 6 darab 4. Okay, ni pun sama. Haris pun sama. Soalan C tak dapat markah Haris. Okay, ni soalan daripada Amirul Fawaz. Okay, Amirul Fawaz. Okay. Betul. Ni pun sama. Wan Nurhana terus dapat 15, 24. Macam mana dapat 24? Kena tunjukkan Okay, next dia pergi kepada Farisha. Okay, Farisha ambil cara cikgu 6 darab 4, 24. So dia tulis 15 nisbah 24. Okay, tulisan kemas, bagus. Macam guna pen. Cantik Okay, next Nur Humaira Kaisara. Okay, cuma soalan C tak dapat markah sebab tak tahu macam mana dapat 24. Begitu juga dengan Farah Dania. Tak dapat markah soalan C. Okay, Ibtisham macam mana boleh dapat 2 tu Ibtisham? 2 tu 2 ke 24 tu. So kalau salah tu boleh betulkan balik. Soalan D tak jawab lagi. Okay, soalan seterusnya daripada Syekh Adam. Okay, Syekh Adam okay, dia tunjukkan jawapan macam mana dapat 24. Ni paling kemas lah ni, Danisha ni. Okay. Macam C dia ambil daripada 24, 15. Jawapan C, 15 nisbah 24 Boleh tengok jawapan kawan ni kemas ni. Dia guna teks dia tahu tulisan dia, guna pen tak cantik. So dia guna teks, boleh, tak ada masalah. Yang penting awak tunjukkan jawapan. Okay, next. Ni apa yang awak buat ni sebenarnya ada markah sebab cikgu menilai awak. Bila awak buat ni maksudnya awak dapat markah. Siapa yang tak buat, yang tak join kelas, mungkin markah dia rendah lah. Okay, yang join cikgu punya Google Meet, markah dia akan lebih baik daripada markah yang budak-budak yang tak join. Okay, next. Khairul Iman, tak ada jawapan lagi. Irfan, okay, cuba soalan C tidak ada pengiraan macam mana dapat 24 tu. Okay, Wani tak tulis lagi. Nazir Harith, okay, cuma soalan C tidak dapat tak dikira Macam mana dia boleh dapat jawapan tu? Okay, Rugnesh, okay, cuma tulisan terlalu besar sampai
mengganggu cik nak menulis tu. Okey, dan seterusnya lah. Okey, cikgu tak nak tunjuk semua. Okey, boleh tak kita pergi kepada soalan yang seterusnya? Cikgu stop. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, kita jawab soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua bunyi dia, sebanyak 8 batang pen dan 9 batang pensel masih ada di kedai Rajen, Encik Rajen. Okey, berapakah nisbah bilangan pen kepada bilangan pensel? Okey, berapakah nisbah bilangan pen kepada bilangan pensel? Disebut pen dulu tu, A tu. Okey, kemudian soalan B ada dua bahagian, ada B1 dan B2. Nyatakan nisbah bilangan semua alat tulis itu kepada bilangan pen, pensel kepada semua alat tulis itu. Semua alat tulis itu. So macam mana nak dapat B1, macam mana nak dapat B2. Okey, boleh terus jawab. Buka masing-masing. Cikgu rasa Akil tak ada masalah sebab cikgu dah salin dah soalan ni. Okey, cikgu dah salin. So mana awak boleh tengok kat situ, pada masa yang sama boleh jawab lah. Tolong tunjukkan macam mana nak dapat semua alat tulis itu, macam mana nak guna orasi apa. Kena tunjukkan. Okey. Cikgu bagi masa Okay, cikgu tak tunjuk dululah jawapan kawan awak tu. Nanti ada yang tiru pula nanti. Try buat dulu. Siapa yang dah siap tu boleh bagi tahu cikgu lah dah siap. Lepas tu tunggulah jawapan. Bila dah siap boleh terus pergi kepada Google Meet, tengok apa yang cikgu nak bentangkan. Cikgu nak share jawapan kawan-kawan awak jugalah. Berapa orang yang datang hari ni Oh, hari ni ramai yang datang Bagus Cikgu dah siap. Okey, dah siap, bagus. Rasanya Fawaz tadi terkeluar tu. Fawaz tekan balik Fawaz, Desmos. Cuba jawab Okey. Farisha cantik tulisan. Macam guna pen. Haris pun okey. Kemas tulisan bagi cantik Okey, cikgu bagi masa 1 minit lagi untuk kita nak tengok soalan dia. 1 minit lagi Okey. Okey, kita bincang soalan yang 2A dan B tu Okey, semua orang tengok dekat Google Meet. Semua orang tengok balik kepada Google Meet. Okey, soalan yang pertama, sebanyak 8 batang pen dan 9 batang pensel masih ada di kedai Encik Rajen. Berapakah nisbah bilangan pen kepada bilangan pensel? So pen ada 8, pensel ada 9. Jadi bermaksud soalan jawapan dia ialah jawapan dia ialah 8 nisbah 9. Senang sangatlah soalan ni. Okey, soalan B.
Nyatakan nisbah bilangan semua alat tulis itu kepada bilangan pen. So semua alat tulis tu kita akan tulis S semua. Okey, anak panah 8 tambah 9 sama dengan 17. Okey, kemudian dia kata semua alat tulis kepada nisbah dia, soalan B1. So nisbah dia ialah semua alat tulis ada 17, nisbah kepada pen ada 8. So 17 nisbah 8. Okey, untuk B2 dia cakap pensel kepada semua alat tulis itu, jadi pensel ada 9. So 9 nisbah 17. Okay, so inilah jawapan dia. Mudah saja. Okay, kita tengok jawapan. Betul ataupun salah. Okay. Okay, kebanyakan jawab betul lah Okay, cikgu tak nak bincang lama-lama untuk soalan ni. Okay, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang ketiga Okey, semua orang tengok soalan yang ketiga. Okey, selesaikan masalah berikut. Pak Amit menyediakan 48 bungkus nasi lemak dan 40 bungkus mi goreng. Okey, mi goreng. Sebanyak 45 bungkus nasi lemak dan 38 bungkus mi goreng telah dijual atau terjual. Berapakah nisbah mi goreng kepada bungkusan nasi lemak yang tinggal? Okey, berapakah nisbah bungkusan mi goreng? Okey, mi goreng kepada bungkusan nasi lemak yang tinggal. Macam mana nak cari tu? Boleh jawab Cari dulu satu persatu nasi lemak berapa. Nasi lemak dah jual, guna operasi apa? Yang belum jual, operasi apa? Tambah ke tolak? Kira. So cikgu akan bincang. Ni 2 minit je cikgu bagi. Okay, sebab tak boleh lama nanti kita nak bincang ada lagi soalan BCD pula. Nasi lemak dah jual 45, 38 mi goreng dijual. Berapakah nisbah mi goreng kepada bungkusan nasi lemak yang tinggal? Maksudnya yang tinggal kepada nisbah yang tinggal. Maksudnya kena buat macam mana? Okey, cikgu bagi idea. Bila kita sebut yang ditinggal tu guna operasi apa kelas? Tambah ke tolak? Tolak. Yes, kita akan guna operasi tolak lah. So maknanya dekat sini, okey, siapa yang tak dapat tu bolehlah tengok-tengok. Okey, siapa yang dapat tu boleh teruskan tapi boleh dengar lah apa yang cikgu nak cakap tu. So kita ambil dulu nasi lemak, tulis NL. Okey, boleh buat short form NL tu nasi lemak lah. So kita ambil lah 48 tolak 45 lah. Sebab kita dah tolak yang dijual kan. So tolak baki dia ialah 3. Okey, manakala mi goreng MG sama dengan 40. Yang telah dijual ialah 38. So bila ditolak, so dapat 2. Okey, soalan kata berapakah nisbah bilangan mi goreng dan kepada bungkusan nasi lemak yang tinggal. Okey, soalan dia macam agak confused sikit. Sebab dia cakap mi goreng yang tinggal ke ataupun mi goreng yang asal. So kita anggaplah mi goreng yang telah dijual lah. So mi goreng yang telah dijual ada berapa? Yang baki yang belum dijual. Ada 2 kan? Okey, yang belum dijual mi goreng ada 2 kan? So kita tulis 2. Nisbah yang nasi lemak pula yang belum dijual. Yang tinggal lah maksudnya. So ada 3. So jawapan dia ialah 2 nisbah 3. Sorry cikgu punya bateri slow kena. Okey. So jawapan dia ialah 2 nisbah 3. Okey, setakat tu boleh faham tak kelas? Okey, Haris jawapan betul. Wan Nurhana sikit lagi. Farisha siap lagi. Nur Humaira Kaisara betul. Syekh Adam betul. Adam Akil tak siap lagi. Okey, tak siap lagi. Nazir Haris dalam proses. Siti Nurliana ni tak buat apa lagi. Rabiatul tak start buat
Untuk Hazirah pun sama, tak start tulis apa-apa lagi. Okay, 1 minit lah cikgu bagi. Maksudnya dekat sini kita akan guna operasi tolak lah. Nasi lemak ada 48, yang dah dijual ada 45, so kita tolak 48, tolak 45. Mi goreng asalnya ada 40, kita jual 38, jadi baki dia ada 2. So kita tulis dalam bentuk nisbah. Soalan nisbah ni sebenarnya mudah, cuma kena buat jalan kerja. Mungkin awak tak biasa lagi guna Desmos, so nanti ada masa belajar-belajar sikit. Okay? Untuk kelas cikgu ni, share dengan kawan, bagi tahu cikgu Asmawi ada guna apps lain lah, tak pernah buat pun sebelum ni. Ajak dia orang, biar ramai-ramai join. Okay, awak kan selalu contact dengan kawan-kawan, ajak dia orang masuk kelas cikgu. Okay, InsyaAllah boleh belajar sama-sama. Jangan tidur je kan, tidur dapat apa? Okay, Rabiatul pun dah nak start dah tu, Ruknesh pun dah start dah. Okay, siapa yang dah siap tu, okay, cikgu akan buka kepada soalan-soalan yang seterusnya. Okay, singkan satu ni. Ni sampai soalan ni. Okay, so mana awak ada 3 soalan yang boleh jawab lah. Siapa yang tak siap soalan nombor 1 tu, tengok jawab. Kemudian terus pergi kepada soalan kedua pula lah. Soalan kedua Okay. Soalan yang kedua, selesaikan masalah berikut soalan B. Okay. Soalan B, cuba tengok. Raja menunjukkan bentuk gabungan 2 segitiga. Nisbah panjang sisi AB ialah kepada AD ialah 3 nisbah 8. So kira panjang Z. Dia cakap A sampai B 3, A sampai D 8. So kita kena ingat macam mana nak cari A, B sampai D. Senang je sebenarnya. Cakap senang. Dia bagi tahu A sampai B 3. Tapi A sampai D, A sampai D maksudnya dari bawah sampai ke atas 8. So macam mana nak cari B sampai D? Tadi kita dah jawab dah soalan tadi. Guna operasi apa? Tapi kena tulis jawapan dia. Tolak. Ruknesh buat apa Ruknesh? Buat contoh. Tolak. Ruknesh buat apa ni Ruknesh? Ruknesh tu buat apa tu? Lukis-lukis apa tu? Padam balik. Okey, buat betul-betul Ruknesh. Cikgu boleh nampak awak buat apa. Okey, betul lah Syakira dia tulis AB sampai AB ialah 3, AD ialah 8. So kalau kita nak cari B sampai D, kita akan guna operasi tolak. Bila kita tolak, 8 tolak 3, jawapan dia berapa? 5. Okey, betul. 8 tolak 3, jawapan dia 5. So kita tolak lah. Okey. Siapa yang tak mahir, yang tak faham tu boleh tengok kat depan. Tengok dekat Google Meet. Tak faham lah. Okey, ni A. A sampai ke B dia cakap A sampai ke B ialah 3. Okay, dari B sampai ke D tak bagi tahu. Tapi dia cakap dari A sampai kepada D, dia bagi tahu 5. So macam mana nak cari yang ini? 8 ke 5, 8. So kita akan tolak lah. So B sampai ke D sama dengan 8 tolak 3. So jawapan dia ialah 5. So kita tulislah balik. So panjang Z ialah berapa cm? 5 cm. Okay, jawapan dia ialah 5 cm. Senang je soalan ni. Okay, jawab juga soalan C. Okay, soalan C ada peratus. Soalan C ada peratus. Macam mana nak kira peratus? Macam mana nak kira peratus? Ada 24 peratus daripada. Dulu kita pernah belajar ada peratus daripada. Macam mana nak jawab? Okey kelas. Semua orang per 24 per 100 darab dengan 25. Betul. 24 per 100 darab 25. Okey kelas, semua orang tengok dulu Google Meet.
Tengok dulu Google Meet, berhenti sekejap. Oh tak apa, cikgu berhentikan. Awak ni kalau cikgu tak berhentikan nanti awak jawab. Okey, cikgu stop kat sekejap dekat semua orang tengok kat Google Meet. Kelas, semua tengok Google Meet sekejap sekejap je sebab cikgu masa dah nak tamat, cikgu tak boleh sambung kan ni nak sambung dengan agama pula kan. Okey, so semua orang tengok dulu soalan C. Okey, soalan C semua orang tengok Okey, di dalam sebuah kotak terdapat 25 batang aiskrim. Jika 24% daripada, okey, 24% daripada operasi darab, aiskrim itu berperisa durian dan selebihnya berperisa mangga, berapakah nisbah bilangan perisa mangga kepada bilangan aiskrim berperisa durian? Maksudnya kita kena cari 24% tu dulu. Durian tu 24% tu maksudnya berapa? So kita akan buat guna kaedah pengiraan iaitu darab So kita pun selesaikanlah. Semua orang tengok depan dulu Semua orang tengok dulu. So kita cari dulu durian. Semua ada dengan cikgu Okey, tengok kita cari durian dulu. So durian sama dengan 24% daripada 25. Semua orang tengok dulu Semua tengok dulu So masa 24% ialah 24/100 darab 25. Okey, ni semua orang tahulah. So kita ambil lah 25 darab 4. Buat kat tepi. 25 darab 24. Okey, 5 darab 4, 20. 2 naik atas. 2 darab 4, 8. Tambah 2, 10. 5 darab 10. 1 naik atas. 2 darab 2, 4. Tambah 1, 5. So, tambahkan. 0, 0, 6. So, berapa ratus? 600. Okey, 600 bahagi dengan 100. Potong-potong sifar je. Potong atas, potong bawah. Potong atas, potong bawah. So maknanya berapakah bilangan aiskrim durian? 6 aiskrim. So sekarang ni soalan tanya, macam mana nak cari mangga? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Aiskrim durian kita tahu ada 6. Semua aiskrim ada 25. Macam mana nak cari aiskrim mangga? Guna operasi apa? Tambah. Tambah. Nak cari mangga ni. Durian tahu, durian 20. Betul. Siapa yang tolak, betul Kita ambil 25 ni jumlah kan. So 25 ni tolak dengan 6. Sebab kita tahu jumlah semua betul tolak 25. So 25 tolak dengan 6 sebab kita nak mangga kan. So kita kena guna operasi tolak lah. So kita buatlah bentuk lazim kat sebelah. 25 tolak 6. Okey, pinjam 1, 15. Sini dapat 9. Sini dapat 1. So berapakah mangga? 19 aiskrim. Ya, mangga ada 19 aiskrim. Okey, soalan ni belum jawab lagi, belum siap lagi. Soalan cakap berapakah nisbah bilangan aiskrim mangga kepada bilangan aiskrim berperisa durian? 19 nisbah. 19 nisbah apa? Yes, 15 nisbah 6. So ni dah jawapan dia. 6. Okay, so nanti awak akan buat latihan ni dalam Desmos. Okay, so nanti awak boleh buat lah. Ada masa ni cikgu akan buka balik benda tadi, cikgu dah pause kan. So nanti awak boleh tengok balik lah. Okay, sebelum cikgu habiskan kelas kita pada hari ini, okay, sebagai tugasan awak dekat rumah, yang pertama sekali ialah Desmos. Okay, siapa yang dah buat Desmos? Okay, yang dah buat Desmos, okay, cikgu bagi kebebasan kepada awak untuk tak buat dalam buku tulis. Tapi kalau awak rasa, saya tak suka guna Desmos, cikgu susah guna Desmos ni. Saya rasa tulisan saya kecil lah semua. Okay, so awak tak payah buat Desmos, awak buat dalam buku tulis. Okay, so soalan yang awak kena buat ialah soalan yang kita bincangkan tadi. Okay, soalan yang kita bincangkan tadi tu. Iaitu soalan mana yang kita bincang tadi? Ni soalan Mahir Minda Start daripada Mahir Minda. Soalan 1, soalan 2, soalan 3, A, B, C dan juga soalan D. Okey, cuba try buat.
Macam biasalah cikgu akan bincangkan semua latihan-latihan ni, cikgu akan semak selepas kita buka sekolah nanti. So bila buka sekolah semua latihan-latihan ni cikgu nak tengok awak buat ke tak buat. Sebab bila awak tak buat, cikgu minta maaf banyak-banyak, cikgu terpaksa bagi markah rendah. So nanti bila awak masuk sekolah menengah nanti, markah PP awak rendah lah. Sebab awak tak buat latihan cikgu. Tapi kalau awak buat dengan kemas, dengan cantik, memang dapat markah tinggi, insyaAllah. So kena ada rajin kat situ, jangan malas-malas. Okay? Kalau rasa malas-malas tu, tepuk kepala tu. Jangan malas. Okay? Saya nak kena rajin. Okay, so cikgu nak ucapkan tahniah kepada yang datang kelas cikgu hari ni. Sebelum cikgu habiskan kelas, boleh tak kita cek balik kehadiran siapa yang baru datang ni? Tengok Nam Sakura. Nam Sakura, siapa yang datang? Okay. Cikgu Okay, sekejap Esther. cikgu tamatkan dulu recording. Esther. Okay, kejap.